Ramai gila nak jadi YouTuber tapi tak ada equipment. Ramai gila nak jadi YouTuber sebab cakap, abang saya tak ada kamera lah bang. Stop semua tu, okay? Stop. Hari ni memang saya nak cerita pasal equipment saya. Tapi sebelum terjadinya semua ni, saya bermula dengan iPhone 4 sahaja. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak bagi tahu equipment apa yang saya pakai untuk shoot video. Let's go. Okay guys, so first kali kita mestilah orang cakap apa nak shoot, kita kena ada kamera. So kita akan cerita dulu kamera. Okay guys, selepas saya menggunakan iPhone 4, saya guna apa? Kamera? Tak, saya guna iPhone 5S dulu. Pernah tahu buat short film pakai iPhone 5S? Itu yang confident gila macam kamera acah-acah lawa. Padahal HD je, tak ada 4K pun tentu. Tapi sebab kita memang minat buat video, kita nak beli kamera semua ni, apa peralatan semua ni pun semua tak mampu tentu. Semua mampu. iPhone 5S tu pun yang Korea ni. Yang betul-betul L set nama dia. Itu je mampu. Okay, selepas 5S saya pakai apa? Sabar, belum kamera lagi. iPhone CS guys. Rose gold. Muka je ni pakai rose gold. Okay, so selepas lama-lama tu tiba macam bapak aku kesian sangat dengan aku. Dia kesian gila. And then dia pun belikanlah aku Canon EOS 750D. Okay, Canon ni tak adalah bagus sangat, aku rasa just sesuai untuk tangkap gambar, untuk video bagi aku kurang lah. Sebab dia punya, aku tahu apa yang kurang dia. Mungkin ni kot daripada dia punya autofocus kot. Sebab kau kena manual focus ni. Bila kau manual focus, dia akan bunyi. So tak sesuai untuk video benda tu kan. And then time aku menggunakan kamera ni, aku tak pernah tahu pun ada kewujudan mic, ada kewujudan lens lain. Time tu aku pakai kit lens. Kit lens aku tak tahu siapa yang buat hilang. Memang biadab siapa yang buat hilang tu. Untuk kamera ni, time tu tak ada lighting, mic semua tak ada. Aku tak pernah tahu pun kewujudan tu. Selepas lah aku tak apa mic bukanya so aku tak pernah tahu pun kewujudan mic semua tu. Selepas shoot dengan seseorang baru aku cakap, ada mic ke rupanya. Ingatkan pakai memang audio raw daripada kamera ni ke apa. And then aku pun beli apa dulu aku beli mic, kau tahu mic yang jenis sangkut kat sini. Lepas tu talent kena dekat ni dia jenis macam bukan wireless lah, mana dekat tu memang hancur lah video. Memang kamera kena ikut talent macam tu, memang tak boleh pergi jauh tu. Yang itu pun beli kat Lazada dalam RM20. Tentu memang zaman-zaman baru nak naik baru nak kenal apa itu equipment semua ni. Kalau kau tengok ni semua tak ada ni equipment lengkap pun. Ni equipment bagi aku equipment budget orang cakap apa, just nak buat suka-suka boleh lah. Orang cakap apa, equipment yang aku ada sekarang ni tak boleh lah nak masuk Netflix ke movie ke, tak boleh lah kot. Tapi boleh je sebab aku tengok Syamil Zazli pun dia shoot filem pakai Sony Mark III yang aku tengah pakai sekarang ni. Sony Mark III ya ke? Sony Mark III lah. It's about editing kot aku rasa. Kita tengok macam mana. Sabar, kita tak nak cerita lagi pasal kamera terbaru aku. Ini aku nak cerita pasal ini je. Okay, ni dah habis. Alright, so ni kamera yang kecil ni. Okay, ni adalah Sony ZV-1. Ni aku beli function dia untuk vlogging sebenarnya. Sebab dulu kan aku vlogging yang macam ni, pakai depan macam ni kan, selalu pakai phone. Tapi bagi aku, okay, kita cerita dia punya kebaikan luar. Kebaikan dia kat sini, dia boleh flip. So bila korang vlog, korang boleh nampak muka korang. So tak ada masalah kan. Macam ni, korang boleh nampak muka korang. Nampak korang pula kat belakang kan? Lepas tu dia punya autofocus memang laju gila. Bila kau nak pan muka korang macam ni, laju. Bila nak pan orang sebelah pun laju gila dia fokus. Kekurangan daripada segi stabilize. Stabilizer dia memang hancur teruk. Memang kalau gegar sikit, memang contoh kan, orang cameraman korang dia jenis mudah terhibur. Memang kamera sekali bergerak. Okay, sebab tu tak recommend sangat And then aku dah tak buat vlog pakai kamera ni. Aku buat ni untuk streaming, untuk buat content gaming ke apa. Sebab dia boleh connect dengan OBS punya software tu lah. Alright, so and then yang kamera aku tengah record sekarang ni adalah Sony A7 Mark III. A7 Mark III ni macam biasa dia ada kekurangan dan juga kelebihan dia. Okay, kelebihan kamera A7 Mark III ni autofocus laju gila. Memang gempak. Dia ada 4K. Korang nak tembak 4K boleh, nak tembak HD boleh. Macam aku biasanya kalau short film je lah aku tembak 4K supaya tak berat sangat. Kalau buat vlog pun nak tembak 4K berat amat kan. So kelemahan dia apa guys? Kelemahan dia tak ada macam ni tau. Dia tak boleh nak tengok depan macam ni. Itu kelemahan dia lah. Dia memang boleh tolak ke atas Di mana-mana kalau korang nak pakai kamera ni, memang korang kena ada cameraman lah. Boleh tak ada cameraman pun, tapi benda tu macam melambatkan sikit lah. Korang nak duduk tengok balik, tengok balik. Buatnya kau tengah record, rupanya kamera dah mati lama kan. Kau cakap seorang diri. Aku tak kenal macam tu. Itulah kelemahan dia. Alright. Kita tak cerita pasal harga daripada kamera ni Kamera ni time ni tahun 2018, awal tahun. Bapak aku belikan, harga dia 3,500. Sekarang ni mungkin
mungkin boleh dapat 1000 lebih dah boleh dapat lah. Yes, kalau korang nak untuk mula nak gunakan kamera, boleh, tak ada masalah. Alright, untuk ZV-1 ni pula, time aku beli tu, time tu baru keluar tahun lepas harga dalam 4000 lebih sekali dengan dia punya stand lah. Tapi sekarang ni aku dah survey harga dia dalam 2000 lebih sekali dengan stand. Padu tak padu, memang dah murah. Sebab aku tak tahu lah, mungkin time tu demand banyak, sebab tu diorang jual harga yang tinggi. Tapi selepas diorang dapat review yang kurang menyenangkan, sebab tu diorang turunkan harga, sebab dah tak laku dah. Mungkin lah, tu lah siapa suruh buat benda yang tak gempak. Dan kali ni buatlah stabilize sekali, mestilah orang suka. Alright, lepas tu dia punya kekurangan lagi, dia punya zoom kan, dia bukan zoom jenis satu, dia zoom slow. Kau tahu macam live editing kau slow, macam bila kau cakap ayat dia macam kita bila dia akan zoom slow. Dia punya style zoom macam tu, dia bukan zoom yang laju tu, dia macam tu. Harga untuk Sony Mark III, Sony A7 Mark III ni aku tak ingat lah sekali full set berapa. Dalam kau kena standby 10k lah. 10k kau akan dapat 2 lens, 2 bateri, dengan body lah. Tu dia punya harga 10,000 lebih. Sebab aku plan aku nak beli Mark III A7 Mark IIIS yang paling baru tu, tapi yang tu mahal lah. Body saja guys 14,000 satu. Body saja tu. Okay, body saja. Oh my god. Lepas tu kita cerita pasal lens lah. Okay, lens yang aku pakai, kita cerita Canon tak payahlah. Canon macam ni aku tak pakai. Aku dah tak pakai dah kamera ni. Tapi kenapa orang cakap kenapa tak jual? Sebab pemberian ayah aku, takkan nak jual. So macam kau tak hargai lah apa yang ayah kau bagi. So that's why aku biar je just jadikan kenangan lah. Alright, kamera ni dah banyak gila hasil kat short film. Dah pada kau tengok Gold Digger, Hantaran 50k apa semua. Short film yang aku pakai untuk ni, untuk first short film apa perempuan materialistik ke atas tu. Selepas tu baru pakai kamera ni. Kamera ni memang banyak gila dah pakai short film. Maknanya dia punya hasil tangan ayah tu, pemberian hasil tangan ayah tu memang bermakna gila. Yang macam ni beli sendiri kan, selepas beli ni kan macam view tak banyak. Tak, dia bukan sebab faktor kamera, dia sebab faktor korang tak tengok. Macam lens yang korang tengah tengok aku pakai sekarang ni, kita pakai lens apa ni? Kit lens 35, 28, 70. And then yang ni adalah aku panggil dia, kalau nak panggil simple dia lens 50 lah. Contoh kalau aku cakap kat cameraman aku, tu kan lens 50. Macam tu dia panggil. Tapi dia punya ni Sony FE 1.8/50 Okay, boleh. Sorry, pasang kamera semua aku sebenarnya tak pandai sangat, tapi tak apa. Sebab at least aku tahu ini 50 yang aku tengah pakai sekarang kit. And then kita nak bawa pasal apa? Mic guys. Okay, mic dulu kalau first aku pakai macam aku cerita tadi yang kena dekat tu kan. Lepas tu lama tu baru jumpa si Boya ni. Bukan Boya Boya. Boya ni cakunya bulu yang dah kendur sikit yang so ni Boya. So mic Boya ni korang boleh dapat dekat Lazada ataupun Shopee dalam RM100. Aku tak tahu dia ori ke tak, tapi rasanya tak kot dalam RM100. Tapi lama gak aku pakai mic ni. Lama gila. Lepas tu and then aku beli mic apa aku tak ingat mic tu, tapi aku dah buang sebab barai gila, suara dia bergema bila pakai benda tu. Lepas tu aku pun belilah Saramonic X9. Saramonic X9 ni, okay, ini dia punya kelebihan dia, memang suara korang jelas bila bercakap. Kalau kau tengok short film yang lama aku pun, aku akan pakai mic ni. Tapi kenapa aku dah tak nak pakai? Sebab apa? Sebab dia jenis bateri tau guys. Sebab dia punya bateri, dia boleh charge bateri ni, tapi leceh lah kau nak charge dia punya receiver. So dua bateri kau kena charge. So that's why aku dah tak pakai. And then lagi satu, dia berat. Kalau pakai kat belakang memang akan boleh terjatuh. And then aku pun tukar kepada mic yang aku pakai sekarang ni, Saramonic Blink 500. Yes, ni. Okay, kecil je. Ni sama je. Yang ni ada kelebihan dia, di mana korang boleh wireless macam aku tengah cakap sekarang ni, ataupun korang boleh pakai wire. Wire untuk short film lah. Takkan nak pakai short film nampak macam ni, tak logik lah. Alright, so yang ni macam sekarang konten yang aku tengah buat ni, aku boleh pakai untuk macam ni, nak tak kat baju boleh. Kalau yang untuk short film, pakai yang wire punya untuk sorok kat belakang. Okay, harga mic. Untuk harga mic ni kau tengok macam ni besar, baling kat anjing memang pecah kepala anjing tu. Harga dia dalam 1,500 full set. Untuk yang ni lebih murah sikit lah, RM800 full set. Boleh untuk pakai untuk phone dan juga untuk kamera. Yes, mantap. Gimbal guys, ya Allah, ini paling mahal ni guys. Nampak bila pegang macam ni bergetar, maknanya duit banyak labur kat sini, tapi tak pernah pakai. Bodohkan aku kan. Nampak? Tu lah, bagi aku, korang nak beli equipment video ni, beli benda yang korang patut beli. Macam aku beli benda ni sebenarnya macam aku tak perlu pun, tapi sebenarnya perlulah juga untuk membaik pulih kualiti tu lagi, upgrade lagi kualiti tu lagi. Tapi disebabkan aku tak pandai pakai, tapi nasib baik cameraman aku dah pandai pakai. Alright, so nama dia gimbal apa? Gimbal DJI Ronin SC2 guys. Ni adalah paling latest lah. Mula tu aku nak just ambil Zhiyun Crane macam tu je, tapi orang kedai tu cakap, you ambil sini lah, ini paling latest punya. Harga pun paling latest lah punya, 2,000 lebih aku tengok, 2,000 something lah. Tapi worth it lah, aku rasa okey lah, sebab banyak kemudahan lah. Walaupun aku tak pernah pakai, aku tahu dia banyak kemudahan. Bila harga banyak keluar, mesti banyak kemudahan dia bagi tu. Alright, so ni untuk stabilize video korang lebih cantik lah. Okay, tapi dia berat sikit, dia lebih berat sikit daripada yang lain, tapi dia boleh operate seorang. Okay, apa yang aku cakap ni adalah daripada Asfa M-Tiles. Kepala otak korang nak lewat, jangan ajak aku keluar, tak boleh. Korang at least jadi pancul tu, one freaking time lagi.
Time aku nak beli gimbal ni, aku tanya dia apa yang sesuai. Tapi time tu dia recommend aku untuk beli, tak ingat apa benda, tapi aku just jumpa paling latest, better ambil paling latest terus. Nanti nak beli lagi, nak upgrade lagi. Alright, so kita dah habis cerita semua benda kat sini. Okay, harga pun dah cerita. Okay, kita cerita pasal tripod. Okay guys, untuk tripod pula aku pakai Manfrotto. Aku tak Manfrotto apa nama penuh dia. Kau tengok gambar ni, harga dia dalam 300 lebih. Aku beli kat Shopee je guys. Tapi antara semua tripod yang aku beli sepanjang aku hidup ni, ini adalah paling terbaik sebab sebelum ni aku pakai Benro. Benro ni memang cacat sikit guys. Okay, bila kau pakai dia akan sengit benda tu. Macam tak best tapi no one dia sebab harga pun dalam 100 lebih. Macam Manfrotto ni better agak dalam 300 lebih. Alright, Manfrotto ni kalau kau tengok Kokom pun pakai, tapi Kokom pakai yang lebih besar, yang lebih quality Macam MTAS pun sama, dia orang pakai Manfrotto tapi yang lebih quality. Macam aku ni yang orang cakap apa, yang cikai-cikai lah, tapi okey lah. Buat masa ni kamera tak pernah jatuh lagi lah, still okey lah. Alright, so kita cerita pasal kita punya ni, apa nama dia? Betul, aku nak buat scene bergerak ke apa kan. Ada nama dia, benda slider, tripod slider. Yang bergerak tu. Tapi aku jarang guna benda ni sebab benda ni kalau nak guna, sebab aku ada lagi slider satu kat rumah, lupa nak bawa. Yang tu lagi senang nak pakai. Yang ni kalau kau nak buat montaj yang tak ada audio mungkin boleh lah. Sebab kalau ada audio, roda dia berbunyi tau. So bila berbunyi tak sedap bila tak sedap tu tak sedap Okay. Alright, so kita cerita pasal lighting pula. Lighting aku pakai Godox LED 500C. Nampak? Cuba main sikit volume dia. Okay, paling cerah. Pagi yang paling cerah. Okay, nampak? Memang ke syurga lah muka aku. Lepas tu paling rendah dia. Okay, ni dia punya paling rendah. Okay, cuba tutup. Okay, bila tutup apa yang kau nampak macam gelap sikit. Yang ni boleh lah. Tapi yang lebih baik kalau pakai yang tu softbox yang Iman Kamil pakai, itu lebih power lah. So basically aku punya kilat satu ni je, lampu belakang ni semua aku akan tutup lah. Macam aku ni yang biasa-biasa lah. Okay, equipment yang aku tunjuk ni adalah equipment yang orang cakap apa, yang kau orang mampu milik, yang kau orang boleh start seselon. Macam aku tak adalah beli sekaligus, aku beli satu. Dah lama jadi bukuit. Bukuit pun boleh, bukit pun. Kita nak buat apa lagi? Macam dah tak ada barang je ni. Sebab barang aku sebenarnya banyak dekat rumah aku sendiri. Memang aku tak ambil, tak pergi office sebab aku tak guna sangat. Sebab tu aku cakap better kau beli equipment yang korang macam bila tengah shoot tu macam ada benda kurang apa benda yang kurang. Beli benda yang tu. Jangan beli benda yang semua orang kau nampak orang ni beli, kau beli tapi kau tak tahu mau guna benda macam ni macam ni. Sebab tu nampak baru je bawa kedai, sebab tak pernah guna. Nampak plastik ni tak pernah buka, nampak sangat tak pernah guna. Memang tak pernah guna pun benda ni. So yang equipment yang lain pun aku dah pernah ada. Apa ya? Tak ada apa-apa. Okay, tu je. Adalah benda lain, cuma aku tak ingat aku beli apa. Lantak api lah. Okay, yang tu lantak api, maknanya benda tu aku tak guna pun. Tapi apa yang kau nampak dekat sini, ini benda-benda yang aku guna. Ini pun just nak cerita kenapa kamera ni guys, tapi tak ada juga. Okay, sekarang ni kita dah habis cerita pasal equipment pula. Kita cerita pasal software editing aku time aku edit video dulu lah. Okay, first kali aku edit video, cuba tengok apa? Viva Video guys. Viva Video memang kelakar gila dengan ada watermark kat bawah. Memang selekeh itu zaman phone lah. Lepas tu dah upgrade ke iPhone, pakai iMovie. iMovie ni dekat phone tu okey, tapi dia punya option tak banyak daripada segi kalau korang nak buat macam-macam daripada situ korang nak. Daripada teks dia ada kekurangan gila. Teks yang dia bagi semua template tau. Di mana kalau korang pakai kau tak boleh gerakkan teks tu. Memang kat situ tu kekurangan iMovie lah. Tapi kalau kau nak just buat video biasa macam ni, tak ada hal, boleh je. Alright, lepas tu aku upgrade ke laptop pula. Okay, laptop aku pakai MacBook. Yang tu MacBook dah lama, tahun berapa aku tak ingat. Aku pakai software juga, software iMovie. Bukan iMovie yang kat phone, iMovie yang dekat laptop pula. Tapi yang dekat laptop ni dia advance sikit tapi dia still ada kekurangan daripada segi teks. Okay, daripada segi teks kat iPhone, dekat iPhone tadi dia tak boleh color. Yang ni dia boleh color tapi still tak boleh gerak. Tapi dia macam daripada segi green screen, contoh green screen kau nak masukin green screen tu pun dia jadi template, dia tak boleh nak bergerak. Itu lah yang tak best dengan iMovie tu. And then aku pun macam tak sukanya pakai iMovie ni. And then aku pun upgrade ke Final Cut Pro X. Final Cut Pro X ni bagi aku tu, daripada orang yang selalu main phone, dia akan terbiasa dengan Final Cut Pro X ni sebab dia dah tahu macam mana iPhone punya, Apple punya progress tu macam mana. Okay, yang kau tengok short film aku sebelum ni semua aku pakai Final Cut Pro. And then apa lagi, macam vlog semua tu ada separuh aku pakai Final Cut Pro, separuh lagi editor aku pakai Adobe Premiere Pro. Tapi bagi aku dah survey dah, software editing paling padu ialah Adobe Premiere. Contoh kau nak create satu benda tu, kau akan detail lah, macam ada cara-cara dia. Macam Final Cut Pro ni dia dah sediakan So maknanya benda tu senang, just kau masuk
tu. Macam Adobe Premiere ni dia kena ada satu, orang cakap apa, nak buat satu benda tu kau kena detail lah, kau kena pandai, otak kau kena bijak lah. Macam Final Cut Pro dia dah bagi siap-siap, just kau masuk je. Macam tu lah. Tapi kalau kau nak belajar cepat, Final Cut Pro lah. Tapi kelemahan Final Cut Pro pula, dia tak ada dekat Windows, dia ada kat Apple je. Itu lah. Tapi kelebihan dia, aku nak beritahu, kelebihan dia kalau kau beli harga dalam 1,300, kau boleh pakai lifetime maknanya kau boleh pakai selamanya, tak payah bayar bulan-bulan dah, bayar one time je, and then kau boleh share dengan member korang, tak kisah berapa orang sekalipun. Macam Adobe Premiere pula, kelebihan dia akan industri perfilman akan pakai Adobe Premiere and then kalau kau pergi kat kerja mana-mana pun, diorang akan tanya, diorang tak tanya Final Cut Pro, diorang akan tanya Adobe Premiere pakai tak, dengan Adobe Illustrator apa semua lah. Sebab Final Cut Pro ni jarang, kecuali kau sendiri yang saya bagi tahu, okay, saya tak guna Adobe Premiere, saya guna Final Cut Pro, and then ini artwork saya. Mungkin dia akan trustkan kau. Tapi kalau kau jenis macam baru nak belajar, cuma dia takkan recommend lah, sebab dia sendiri recommend Adobe. Sebab Adobe ni banyak, contoh kau daripada Photoshop nak pindah ke Adobe Premiere senang, daripada After Effects nak pergi ke situ senang. Macam Final Cut Pro kalau nak pindah ke sini, kau kena render dulu, compress lagi, dah berterabur game kau punya video apa semua kan. Aku nak cerita kelemahan Adobe Premiere Pro pula, korang kena bayar bulan-bulan, and then korang boleh kongsi untuk berapa orang je, aku tak ingat, tapi dalam kongsi berapa orang lah. Tapi korang kena bayar setiap bulan lah. Tapi dia ada crack. Crack ni macam biasalah, time korang nak kerja tu siap cepat, dia akan crash lah. Itu lah bila beza dia kau beli and then kau dapatkan crack. Tapi kalau dapat yang crack tu, harap bertabah je lah. Macam Final Cut Pro pun aku dah cuba yang crack punya, memang harap bertabah juga. Tapi aku pun dah macam geram sangat, terpaksa beli 1,300 tu, and then alhamdulillah okay je, editing tak ada pun lagging apa semua. Kadang tu adalah sikit time dia render tu kan. Tapi Adobe Premiere dia punya render memang laju gila, korang boleh nak 4K pula apa semua tak ada hal, memang laju. Alright, so itu saja untuk software editing lah. Yes guys, nampak aku cerita laju, bukan laju guys, sebab equipment aku yang tak banyak. Kalau equipment aku macam Sensei Kokop, Sensei MTAS, aku rasa berjela aku panjang bercerita, and then aku pun tak tahu sangat knowledge pasal equipment ni. Just pakai benda yang aku pandai pakai je. Walaupun ini je satu yang aku tak pandai pakai. Aku tak, tentu aku pernah macam bergaduh juga dengan benda macam murung aku tinggal tepi kan. Aku macam ablah kau. Aku macam stress juga tengok benda ni. Tengok YouTube pun kau tengok macam asal lain lah benda aku punya. Macam stress lah, tak pandai pakai benda ni. Bila dah buka nak letak dalam kotak balik kan, kena ada sizing dia kan. Aku letak tepi. Sebab nak kena sizing dia balik, aku tak tahu macam mana nak dapatkan balik. Ni kalau aku buka ni, aku tak tahu macam mana nak dapatkan macam ni balik. Memang tak dapat. Alright, so aku rasa tak ada benda pun nak cakap. Okay, just kalau korang nak tanya apa-apa lagi, just komen je kat bawah, bagi tahu apa benda. Contoh aku nak cerita pasal kamera ni detail ke apa-apa, nak cerita pasal apa-apa ke, korang just komen kat bawah. And then jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku Ashraf Zami dan juga AR Vlog. Dan jangan lupa untuk follow IG aku Ashraf Zami, dan jangan lupa untuk tekan button notification supaya bila aku upload video, korang macam acak upload video macam tu. Kalau korang nak beli baju merchandise daripada aku, korang pergi ke IG @woy_my. Sebab apa? Sebab sekarang ni ada diskaun 20% kalau korang menggunakan kod AR Vlogs. Korang WhatsApp je, ada link kat bawah, korang WhatsApp je, lepas tu tulis je AR Vlog, automatik korang akan dapat 20% diskaun. Banyak, tekan siapa nak bagi 20%. Alright, so kita jumpa in the next video. Bye bye, assalamualaikum.